Nampak teacher. Okey, bagus. Okey, jadi kita mulakan soalan untuk Kamiran. Kamiran tentu special case 2x tambah 1 kuasa 3 dx. Okey, kalau macam ni dia Kamiran tak tentu sebab dia tidak ada boundary. So sekarang saya tambah, kita kamirkan daripada boundary 1 kepada 2. Okey, jadi sekarang ni awak kena betul-betul kena tengok betul-betul. Kalau dia kuasa 2, kita tak boleh guna special case ni. Sebab kuasa 2 kita boleh kembangkan lagi. Okey, kalau kuasa 3 pun kalau ikutkan kita masih boleh kembangkan tapi banyak kerja. Jadi better kita ambil offer ni, kita guna special case. Okey, jadi langkah untuk menyelesaikan mula-mula sama macam biasa. Kita fokus pada kuasa. Okey. Jadi jawapannya 2x tambah 1 kuasa tambah 1 4. Kuasa tu duduk di bawah. Okey. So dekat sini, bila sampai dekat sini, sebelum ni kita terus buat tambah C. Sebelum ni lah. Sebab apa kita buat tambah C? Sebab dia ada, dia tidak ada boundary. Okey, sekarang bila dah ada boundary, kita tak boleh buat tambah C. Kita kena buat apa? Kita kena tutup 2, 1. Okey, kemudian, okey, langkah yang kedua kami akan macam biasa. Yang kemudiannya kita kena buat pembezaan dy over dx. So saya ambil colour lain colour merah. So dalam bracket ni adalah kita nak letak pembezaan. Jadi untuk 2x tambah 1 kita hanya bezakan yang dalam kurungan sahaja. Okey, tak payahlah bezakan benda lain 4 ni ke, tak payah. Okey, jadi 2x tambah 1 bezakan 2 kita akan dapat, bezakan 2x kita akan dapat 2, bezakan 1 kita tak akan dapat apa-apa. So 2. Okey, bila sampai macam ni awak sebenarnya dah dapat 1 markah lah K1. Okey, kita teruskan. Kemudian kita cantikkan 2x tambah 1 kuasa 4 bahagi 8. Okey, kemudian letak 2, 1. Okey. Jadi bila sampai macam ni, kat sini tak dapat markah apa-apa lagi lah sebab kita tak buat apa-apa lagi. Kita dah siap kamirkan. Kita dah siap kamirkan. So sekarang ni langkah seterusnya adalah kita masukkan nilai ni. Nilai 2 dan nilai 1. 2 dengan 1 ni kita masukkan. Okey, dan kat sini kena hati-hati. Antara 2, 1 ni nanti dia ada tolak kita kena tolak. Okey, jom teacher masukkan. 2, masukkan apa? Masukkan 2 dulu. Tambah 1 kuasa 4 per 8. Okey, kemudian kita tolak. Okay, saya padam dulu. Nak nampakkan perbezaan dia. Ambil colour hijau pula. Ni. Saya masukkan 2 Maksudnya saya masukkan yang atas ni dulu. Kemudian masukkan 2. Masukkan pula 1 tambah 1 per 8. Okey, kuasa 4. Tutup kurungan. Buruk pula tolak ni biasalah. Okey. Jadi sekarang ni saya masukkan 2 dulu. Dekat ni kena kamir dulu. Ceritanya kena kamir dulu. Kena kamir dulu baru masuk-masuk. Jangan, sebab ada yang saya semak dia dia masukkan dulu baru kamir. Pening juga ya. Maknanya awak kena kamirkan dulu baru awak masukkan. So masukkan 2, nampak kalau hijau ni, masukkan 2. Lepas tu masukkan 1, antara tu dia mesti tolak. Antara tu dia mesti tolak. Jangan ada yang tambah. Okey, setakat ni saya tak jumpalah ada yang salah. Lepas tu kita selesaikan.
Gunalah kalkulator ajaib awak tu. Yang tertinggal nak buat macam mana kan? Pinjamlah kalkulator siapa-siapa yang ada. Tak pun kira manual. So 2 darab 2, 4. 4 tambah 1, 5. Jadi 5 kuasa 4 per 8 tolak dengan 2 tambah 1, 3. 3 kuasa 4 per 8. Okey, selesaikan. Dapat berapa agak-agaknya? Kalkulator ajaib. Kalkulator memang sangat perlu waktu. 68. Berapa? 68. 68 semuanya. Oh ya betul, pandai. Okay, so jawapan dia 68. Jawapan memang kena permudahkan, jangan tinggal tergantung Sebab saya jumpa ada yang tergantung. Contoh tergantung ni, ni contoh lain lah. Contoh tergantung macam dia buat 4, tak nampak pula. Dia buat macam ni. Ni contoh tergantung. Ni contoh kawasan ni. Dia buat 4 per 2. Gitu. X contohnya. Tak boleh lah sebab 4 per 2 ni masih boleh diselesaikan. So kita kena selesaikan. Okey. Ini contoh yang pertama, sangat senang. Sebenarnya yang awak belajar daripada hari tu, dia belum soalan SPM lagi. Dia macam baru kita tahu macam mana nak kami. Kalau awak tengok soalan SPM, mesti awak terkejut. Ya. Okey. So kita pergi contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya. Okey, harap boleh follow. Okey, kita ambil, kamikan. Nak ambil ni lah, negatif pula, boleh tak? Negatif 1 pergi 1. Okey, untuk kedudukan ni dia memang yang bawah tu mesti kecil. Ibaratnya mesti kecil ya, atas besar. Dia tak boleh terbalik. Kalau dia terbalik, nanti kita kena terbalikkan dia lagi. Itu baru masuk soalan SPM. Bagus Isa, dia terus tanya soalan SPM hari pertama kelas. Okey, Isa ada ke? Isa? Oh, tak ada. Okey, jadi soalan seterusnya saya nak buat tambahan sikit lah. Contohnya tiba-tiba saya nak letak kat sini 4. Sebab semalam dia tanya. Okey, kita buat X tolak 7. Ni soalan memang senang lah. Kuasa berapa ya? Negatif jugalah. Negatif 2. Ni begitu banyak negatif. Okey, lepas tu tak nak buat X lah, si X je. Kita ambil lain sikit. Supaya awak nampak supaya awak nampak ya, yang saya maksudkan kalau dia X, dia mesti X. Okey, kita ambil huruf M lah. Jadi kalau M, belakangnya mesti apa? DM. Dan dia memang sepasang. Cacing ni dengan DM ni dia memang kena ada. Kalau misalnya kita buat macam ni tak ada DM. Jadi benda tu tak lengkap. Kita nak kami atas apa? Sebab kadang-kadang pengamilan ni dia bukan huruf M. Kadang-kadang dia gatal pergi letak K. Oh, terpadam pula. Oh, sorry. Padam semua. Contohnya dia pergi gatal letak 7K. Kuasa negatif 2 lah contohnya kan. Jadi kalau ada banyak sangat huruf kat sini, kita pun confuse. Nak kamikan terhadap apa. So kalau misalnya dia letak DM, kita tahu kita fokus pada M. Habis K ni jadi apa? K ni memang K dia tambah apa? Dia hanya tambah kalau kita kami 7K, dia jadi 7K X. Sebab 7K ni dia macam nombor. Kamikan 2, nanti jadi 2X. Kita tambah X je kat belakang macam tu. So 7K ni ibaratnya nombor. Macam tu lah. Ni dah melangkau. Okey, tak apa. Kita fokus pada tadi. Dah lupa dah soalan apa. Kita buat soalan baru. M tolak 7. Kuasa negatif 2. Okey. So kita kamikan terhadap DM. Terhadap M lah. Okey. Jadi macam mana nak buat dulu mula-mula ni? Senjata combine. Apa dia? Yang ni saya punya lah. Yelah saya punya. Gaduh pula ya. Ada kelas lain. Okey, jadi kita selesaikan kat sini. Okey, ada semalam pelajar tanya cikgu, apa kita nak buat pada 4 kat depan ni cikgu? 4 ni biar dia duduk situ. Duduk je lah kat situ, diam-diam, tak payah buat apa-apa, tak payah turun bawah, tak payah, duduk je kat situ. Yang penting kita fokus pada puasa ya. Okay, jadi kita duduk kat situ, 4 tu duduk kat situ. Duduk diam Kesian dia. Okey.
Jadi kuasa tambah 1, negatif 2 tambah 1. Agak-agak jawapan dia berapa? Negatif 1. Okey, bahagi dengan negatif 1. Ingat kuasa tambah 1, kuasa turun bawah. Setelah ditambah, turun bawah. Okey, ada tambah C ke? Tak ada. Sebab apa? Kita ada boundary. Jadi kita buat siap-siap boundary pun tak apa. Kalau tak nak buat lagi pun tak apa ya. 1, negatif 1. Jangan lupakan kita punya pembezaan. Macam tu. Okey, 4 tu memang duduk situ je lah dia. Tak ada buat apa-apa. Okey, jadi kat sini kita bezakan M, kita akan dapat 1. Bezakan negatif 7, tak akan dapat apa-apa. So, 1. Ni soalan ke kacang goreng memang sedap. Sedap pula. Memang senang. Okey. Lapar ya perut. Okey, jadi sekarang ni selesaikan, kita dah siapkan ambil, jadi kita selesaikan dulu, cantikkan dululah. Macam ni 4 M tolak 7 negatif 1 bahagi negatif 1. Okey, nak cantikkan lagi dia akan jadi apa? Dia akan jadi 4 bahagi negatif 1, jawapannya negatif 4. Okey. So ni saya padam terpadam banyak lah. Kena kecilkan small erase. Padam balik lah semua. Okey, cantikkan balik. Okey, cantikkan. So negatif 4 M tolak 7 kuasa negatif 1. 1 negatif 1. Okey, jadi sekarang ni macam ni, 1 darab 1 jawapannya 1 lah. So negatif 1. Negatif 1 ni jadinya negatif 1 kat sini. Jadi negatif 1 bahagi 4 bahagi negatif 1 jadi negatif 4. Okey. Jadi masalah kat sini M tolak 7 kuasa negatif 1. Ada pandangan mengatakan, dah macam ustazah. Ada pandangan mengatakan kita afdol kita buat dulu ke bawah. Macam tu. Maksudnya kan negatif 1 nanti kat bawah dia jadi macam ni lah. Kuasa 1 kan. Tak tulis pun tak apa sebenarnya. Okey, ada pandangan mengatakan kita afdol buat macam ni dulu. Ada pandangan mengatakan kita tak payah buat macam ni, kita terus masukkan. Ini kelebihan untuk kes yang ada boundary. Kita tak perlu cantikkan. Kita boleh terus masukkan sebab apa? Kita ada kalkulator ajaib. Jadi awak boleh pilih lah mana kaedah yang awak suka. Macam saya rasa saya suka yang ni kot. Saya cantikkan. Tapi ingat, bila awak cantikkan, awak akan berlaku kat sini kecuaian. Selalunya lah. Jadi kalau awak tak confident, awak tak payah cantikkan. Biar macam ni, masukkan sahaja. Okay, jadi kita ambil yang kurang confident Jadi kita masukkan terus. Negatif 4. M ya. M masukkan 1 tolak 7 kuasa negatif 1. Okay. Lepas tu tolak. Antara boundary tu dia mesti tolak. Jadi masuk negatif 4, 1 tolak 1 pula. Negatif 1 tolak 7 kuasa negatif 1. Berbanyak sangat negatif memang akan salah. Okay, jadi saya bulatkan yang ni. Yang ini dah masukkan yang 1. Kemudian masukkan negatif 1. Okey, bila guna kalkulator pastikan ada kurungan sebab dia kuasa negatif 1 ni kena ada kurungan. Ni kuasa negatif 1 ni. Dia sama, kita salin balik. Itu macam copy paste, cuma kat sini je kita ubah. Ni sekejap, saya gariskan. Kat sini je yang kita ubah. Yang lain kita copy paste. Okey, jadi kita cantikkan bentuk dia. Jadi apa ya? Setelah kita cantikkan tu. 1 tolak 7. Berapa agak-agak jawapan dia? Negatif 6. Kuasa negatif 1. Tolak. Okey. Negatif 4. Banyak betul negatif ni. Memang saja-saja ya. Negatif 8. Okey, negatif 1. Kemudian. Okey, apabila kita dah buat macam ni. Okey, awak boleh tekan kalkulator ya. Negatif 4 darab negatif 6 kuasa negatif 1. Syed, jawapan dia apa? Ada yang rajin nak tekan kalkulator? Negatif 6 kuasa negatif 1. Oh, memang banyak jawapan dia. Nanti awak carilah jawapan dia Jawapan dia memang agak 0.0000 macam tu lah. Okey, jawapan dia banyak. Cari. Okey. Jadi, ini adalah contoh kedua.
So saya akan stop present ni. Nanti saya akan buka soalan kalau kamu ada nak tanya apa-apa. Okay, sekejap. Okay, kelas boleh buka suara. So kalau ada nak tanya boleh tanya sekarang. Oh banyak ya. Hello? Saya seorang ke? Hello, Okay. Dengarkan penerangan teacher tadi. dengar? Okay, ada nak tanya apa-apa tak? Tak. Tak ada. Okay, tak ada nak bagi soalan ni. Kejap kita cari soalan ni. Soalan. Nak. Okay, kejap ya. Sementara tunjuk soalan, anak teacher nak kencing lah pula. Macam-macam cabarannya. Okay. Aha. Soalan. Okay. Awak tak nampak saya buat apa kan? Kejap, saya tak nampak kan? Okay. Saya nak bagi soalan kejap. Kejap Okay, saya akan tinggalkan awak dengan soalan kejap. Sementara saya uruskan anak-anak. Okay, soalan dia kat sini. Mana ni? Okay. Present now. Saya screen. Okay. Cuba jawab dulu soalan ni Kejap. Okay. Awak jawab dulu soalan ni sementara saya uruskan anak saya. Okay. Cepat. Ya. Buat tudung. Buatlah apa-apa. Itu yang semalam tu. Lupa nak tutup suara. Dia nanti. Dah ada jawapan dia? Belum, sekejap. Okay. Buat dulu. Sebenarnya pengamiran ni dia ada satu lagi kaedah tau. Yang mana kita kena guna kaedah penggantian. Tapi saya tak ajarlah kaedah tu sebab dia sebenarnya kalau saya tak ajar nanti lecturer kat you marah lah. Sebenarnya benda tu dia banyak guna dekat you waktu matrik nanti. Maksudnya kita kena selesaikan pengamiran ni. Yang special case ni kita kena guna kaedah penggantian. Kaedah penggantian ni dia macam pembezaan. Kalau awak ingat yang ada ni. Nampak seksi. U sama dengan apa? Sama dengan 7X tambah 1. Maknanya kita nak kena guna special case, guna kaedah penggantian. Tapi saya tak ajarlah yang ini. Saya ajar kaedah yang tadilah. Yang tambah, lepas tu yang kamil dengan pembezaan. Kalau ikutkan sebenarnya dalam buku teks, saya kena ajar kaedah penggantian. Kaedah penggantian ni maknanya kita andaikan benda dalam ni U. So nanti U kuasa 3. So nanti awak kena kamilkan U kuasa 3 jadi U kuasa 4. Macam tu. Lepas tu nanti awak kena ganti balik U tu. Dia macam banyak kerja lah. Jadi kalau dalam pembezaan kan ada yang U lepas tu DU over DX.
tu V apa semua kan. Dalam pembezaan ada, dalam pengamilan pun sebenarnya ada, tapi saya tak ajar lah. Awak jangan terkejut pula, takut awak belajar tuition ke, ada cikgu ajar ke. Tapi saya tak ajar yang tu sebab dia terlalu rumit. Jadi senang saya ajar, tambah kuasa, turun, lepas tu beza. Itulah kaedahnya yang senang. Kaedah tu dia tak ada dalam buku teks yang saya ajar tu, tapi dia ada dalam buku nilam. Okay. So, bebel-bebel, apa jawapannya kat sini? Sekejap. Okay. So, kalau ini dah habis, kita boleh pergi contoh pada soalan SPM lah lepas ni. Okay. Jadi, kita selesaikan sama-sama. Color hitam pula. Patut color ni. Okay. Maaflah tulisan buruk Okey, 7x tambah 1. 3 tambah 1, 4. Lepas tu per 4. Lepas tu buka lah pembezaan. Selalunya kaedah ni dia bahaya sebab awak selalu lupa nak beza. Percayalah cakap saya. Awak selalu lupa nak beza yang tu dengan merah ni. Sebab tu selamat guna penggantian tu. Tapi kalau guna penggantian tu langsung tak dapat jawapan nanti. Sebab dah lupa. Okey, jadi benda ni at least awak kamikan, patut awak bezakan. Mesti beza. Sebab kalau tak beza tak dapat markah. Dia satu set. Baru dapat markah. Satu markah jam kerja lah. So kat sini dapat 7. Bezakan 7x dapat 7 tambah 1 kosong. Okey, kemudian warna merah pula. Biru ya. Maklumlah, konon nak berkala-kala. Okey. Letaklah 1 kosong sebab dia ada boundary. Kalau tak ada, kita lagi senang lah letak tambah C. Tu memang seronok lah kalau dapat soalan tu tambah C je. Okey. Lepas tu kita masukkan nilai 1 dan nilai kosong. So masukkan kat sini 7. Dia memang bahaya sikit lah kat sini Kita boleh careless. So masukkan 1 dulu. Tambah 1 kuasa 4 bahagi 28. Okey. Lepas tu tolak. Rasanya kalau masuk kosong dapat kosong kan? 7 dapat kosong. Oh tak juga. Oh bahaya soalan ni Okey, kalau awak masukkan kosong kat sini, 7 dapat kosong, kosong. Lepas tu kosong tambah 1 jawapannya 1 kan? Bahaya Jangan ingat dia kosong terus kosong. Bagus soalan ni. Okay. Alah, Mama kena kunci pintu lah macam ni. Kejap ya. Sekejap saya kunci je. Okey. Aduh, banyak halangan. Itulah. Okey. Jadi kat sini nanti awak selesaikanlah 7 tambah 1 jawapannya 8. So kat sini akan dapat, buat kali hijau. 8 kuasa 4 bahagi 28 tolak dengan 0 tambah 1, 1 kuasa 4 per 28. Okey. Selesaikanlah guna kalkulator. 8 kuasa 4 tolak 1 kuasa 4. Agak-agak berapa jawapan dia ni? 146.25. Oh, dapat point juga ke? Berapa? Point dia 20 je. 146.25. 146.25. Kalau pecahan kan dapat apa? Pecah dapat. Sekejap. Dapat tak pecahan? Tak dapat tak apa. Okey, kadang-kadang bila awak buat pengamilan ni, jawapan ada dapat dalam pecahan. 585. Okey, so dua-dua jawapan diterima tak ada masalah. Sama ada 4. pecahan ataupun perpuluhan. Okey, dua-dua diterima. Okey. Okey, harap-harap dapatlah semua jawapan ni. Boleh ke semua? Boleh. Banyak ya. Boleh teacher. Tu biasalah. Boleh. Okey. So saya delete yang ni. Saya akan tunjuk yang seterusnya untuk awak apakah itu soalan SPM.
Apakah itu soalan SPM? Jadi kat sini saya nak tunjuk ni. Okey. Awak boleh nampak tak benda ni? Nampak tak? Soalan. Nampak? Okey. Ini Nampak. soalan trial tahun lepas. Besarkan. Itulah saya rasa. Sekejap saya cuba besarkan. Saya kena download dulu kot. Tak, kita orang boleh besarkan tu je. Oh, korang boleh besarkan? Korang besarkan lah. Ya. Boleh zoom Saya sebab saya tak save dalam galeri kot. Tu yang dia tak boleh besarkan. Saya hanya buka pada Telegram. So ini contoh soalan tahun lepas. Soalan trial tahun lepas. Okey, nampak tak kat sini dia fx dx. Dia tak ada langsung persamaan. Dia dah bagi jawapan sama dengan 5. Okey, ini contoh satu soalan. Okey, lagi soalan nampak tak? GX. Ceritanya yang awak belajar daripada hari tu langsung awak tak nampak bentuk dia kat sini kan. Macam itulah MMAT ya. Itulah memang MMAT yang ceritanya MMAT. Ni contoh soalan tu. Okey. Jadi sebenarnya yang kita belajar tu sebenarnya memang tak masuk lagi dalam soalan SPM. Sebab tu hari ni kita nak masuk sikit lah soalan SPM. Okey, jadi untuk soalan SPM ni saya nak tunjuk dulu yang ini. Soalan SPM ni dia ada dia punya ni formula. Okay, so you all boleh salin kejap kot. Tak salin pun tak apa sebenarnya ya. Nak salin pun tak ada masalah. Okay, salin lah dulu. Okay, so yang soalan SPM yang kita nak belajar ni, yang inilah dia FX. Yang kita belajar tu dia sebahagian lah adalah sikit keluar yang kita belajar sebelum ni. Okay. Kalau tengok yang pertama ni, kalau dia sama A dengan A. Maknanya kalau satu-satu fx dx, sama jawapan dia akan dapat kosong. Kalau dia sama. Nanti saya akan bagi contoh lah setiap satu ni. So awak boleh salin dululah. Apa yang patut awak salin. Okay. Yang kat sini, kalau awak nampak K fx dx. Dia keluarkan K. Nampak tak dia keluarkan K? Ini soalan sebenarnya bagus yang tanya hari tu. Cikgu apa kita nak buat pada nombor kat depan tu? Sebenarnya nombor kat depan tu kita boleh keluarkan dia. Tapi bila sampai masanya. Untuk soalan yang biasa-biasa tak perlu keluarkan lah. Tapi kalau untuk soalan macam ni, diafdolkan kita keluarkan nilai K tu. K tu maknanya nombor lah. Nombor yang ada kat depan tu. Okey, lepas tu ni soalan yang Isa tanya. Okey, AB fx dx. Okey, kan nampak kan AB. Okey, fx dx kita boleh terbalikkan negatif jadi dia terbalik. Kalau awak tengok A pergi B, ada soalan dia tak nak A pergi B, dia nak B pergi A. Jadi dia boleh terbalikkan kat situ. Okey. Dan soalan yang seterusnya ni yang paling susah lah, yang saya tak pernah nampak dah dalam soalan SPM sebenarnya. Tapi dia ada dalam soalan trial. Tak pernah nampak dalam SPM tak bermakna tak keluar ya. Saya risau juga keluar bila saya kata tak pernah nampak, itulah yang keluar nanti. Harap-harap taklah. Dia tak susah. Nampak tak? Yang bawah. Nampak. Yang bawah ni dia memang kalau game ni dia tahap yang paling tinggi lah. Kalau awak tengok kan AC FLDX. Kenapa pula tiba-tiba ada C sedangkan kita belajar sebelum ni AB je kan? Jadi ni memang paling tinggi sebab dia akan gabungkan dua pengambilan. AB tambah CB akan dapat CA. Ini paling last lah saya ajar. Okay, insyaAllah kalau saya jumpa soalan dia. Dalam buku teks ada. Cuba dalam periksa tu soalan tu dah jarang keluar lah. Tak tahu kenapa dia tak keluar. Okay. Dah salin ke semua? Dah Okay. So kita pergi pada skrin kita. Okay, saya stop sharing dulu. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum saya teruskan? Ada message. Okay, ada apa-apa nak tanya? So sekarang ni hanya ada 26 orang sahaja. Yang lagi berapa orang? Kita patutnya ada 60 orang. Jadi 60 tolak 26 berapa ya? Saya pandai. Populasi Dayah ada Dayah? 44. 44 ke? 34.
34 kan? So 34 orang lagi tak ada. Okey, tak apa. Saya dah rekod. Nanti saya akan forward pada dalam grup lah perbincangan kita hari ni. Semua orang okey? Kalau okey, kita pergi pada soalan SPM. Okey, soalan SPM ya. Jadi saya buat contoh yang pertama Okey, soalan SPM ni dia special sebab nanti saya buat perbandingan. Okey, mana ni? Saya dah stop sharing ke? Belum kan? Dah, stop. Oh, saya dah stop Okey, sekejap. Kita buka balik. Okey. Nanti kita buat perbandingan Okey. Perbandingan soalan SPM dengan soalan yang kita buat. Okey, soalan yang kita buat contohnya lah. Contohnya 01x tambah 3 dx. Ni soalan memang kacang goreng taklah 2x kat sini ke. Kan. Okey. 2x tambah 3. Ini soalan yang kita buat sebelum ni. Okay, soalan yang SPM tanya, maknanya sekarang ni dia bagi benda ni, dia minta jawapan. Berapa jawapannya? Okey, tapi soalan SPM dia lain. Dia bagi fx dx. Lepas tu dia dah bagi jawapan siap-siap 4 contohnya. Macam tu. Okey? Ni soalan SPM. Maknanya kat sini ni dia fungsi. Ni persamaan. Ni persamaan. Yang ni fungsi. Dan yang ini kita cari jawapan. Yang ini kita dah ada jawapan. Okey. Jadi kalau contohnya soalan ni, daripada sini ni dia akan terbitkan lah. Dia dah bagi jawapan ni. So kalau dia dah bagi jawapan, apa soalan dia cikgu? Soalan dia macam ni lah. Dia akan bagi beberapa soalan. Contohnya dia letak 01 kfx dx. Sama dengan kita kena cari. Jadi dia bagilah, dia letak K kat situ. So apa kita nak buat pada K tu? Macam tu. Ataupun dia minta terbalik. Dia nak kita cari ni kan 01. Dia gatal dia nak 10. Boleh suka hatilah soalan tu nak apa kan. Pun boleh. Maknanya sekarang ni soalan ni nampak senang. Masa ni dia senang lagi lah. Okey. Contohnya kalau macam ni awak dah tahu kan 01 kfx dx. Jadi ni memang senang. Kita dah ada kan, jadi yang awak salin kalau dia ada unknown ke apa kita letak di depan. Okey, jadi penyelesaian dia yang ni macam ni lah. Okey, letak K kat depan 01 fx dx. Okey. Jadi dia dia dah tak payah buat pengamiran untuk yang ni. Yang kes ni lah. Nanti kalau kes yang lain tu memang dia ada dua-dua. Dia akan gabungkan dua-dua. Pengamiran pun kena buat, yang ni pun kena buat. Okey, so yang ini K. Okey, awak cuba tengok 01 fx dx ni yang saya bulatkan color kuning ni. Kan. Okey, dia dah ada jawapan iaitu apa? 4. Jadi awak masukkan je lah jawapan dia. Jadi dia dah tak payah buat pengamiran. Senang kan soalan SPM? Yang ini memang senang. Okey. Jadi jawapannya 4K. Dah siap. Jadi memang totally different dengan apa yang awak belajar sebelum ni. Itulah ADMAT. Ya, memang sangat ya. Okey, sebab tu ramai pelajar form 4 time cuti ni tak tahu kenapa ramai PM saya nak drop kelas ADMAT. Tak nak ambil ADMAT. Adalah dalam 5 orang ya. Saya tak tahulah kenapa, apa jadi ke, dah berubah fikiran ke. Jadi macam itulah. Soalan yang kita belajar memang totally different. Sebab tu ada orang kata kita kalau rasa lah kita buat 1000 soalan tu banyak, sebenarnya belum mencukupi. Macam tu. Jadi sebenarnya macam mana nak jadi cukup cikgu? Tak apa, buat je soalan. Kadang-kadang kita buat tu kena, kadang-kadang tak kena. Ya, bergantung pada nasib lah. Okey. So kalau macam ni senang saja. Dia bagi 01 soalan B dia bagi 01 fxds 4. Tapi kita sekarang 010. Jadi kadang-kadang awak ni memang gelojoh sikit kan. Awak pun tulis dengan confident jawab 4. Memang salah lah. Sebab apa salah? Sebab tak sama. 0110 kan lain. Kalau duit raya dapat 1 sen beza pun dah boleh nampak kan. Ni takkan tak boleh nampak. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Kita buat macam ni.
kita mesti terbalikkan dia. Jadi kita buat negatif 01 fx dx. Kita mesti terbalikkan, negatif, letak negatif. Okey, 10 fx dx. Nampak kan? Ni 10. Jadi kalau kita terbalikkan, kita nak letak 01 sama macam kat atas ni, kita mesti bubuh negatif. Jadi jawapannya senang je. Kat ni kita dah tahu benda ni semua ni. Semua benda ni jawapan dia apa? 4 kan? Jadi memang senang lah, jawapannya negatif 4. Okey, 2 contoh ni soalan SPM yang senang. Selalu soalan ni dia ada 4 soalan. 1, 2, 3, 4. Jenis dia lah. Jadi selalu A dia akan bagi yang senang. B tu baru yang susah sikit. Sama ada A awak dapat yang ni ataupun A awak dapat yang ini. Mana-manalah antara dua ni. Okey? Boleh kita tengok contoh soalan lain. Sekejap ya. Cikgu buka kat Telegram. Contoh soalan lain. Ni contoh dia. Okay, nampak tak semua? Soalan ni memang label tinggi lah. Jadi kan saya nak bagi label rendah dulu. Yang ini 16 fx dx jawapannya 2. 26 fx dx jawapan dia 5. Dia memang dah ada jawapan. Jadi sekarang ni dia suruh tunjukkan bahawa 12 fx dx adalah negatif 3. Kalau awak perasan kat sini, ini dah label yang bawah sekali. Maknanya dia gabungkan 16, 62. Jadi dapat 1, 2. Yang ini memang last kali lah saya terangkan kalau sempat hari ni. Kalau tak, saya tak terangkan hari ni lah sebab ni label tinggi. Okay, sebenarnya saya nak awak fokus pada soalan nombor 3. Nanti saya akan keluarkan soalan ni dalam notepad. Nanti awak boleh tengok balik lah. Okay, awak boleh salin dulu soalan 3. Nampak tak? Penilaian kendiri 7, soalan nombor 3. Saya tak boleh nak zoom. Okay. Salin dulu soalan tu. Soalan ni masih kategori senang Masih lah. Okay. Soalan B. 01, 3 fx tolak. Dia dah ada pengamilan. Okay, soalan B ni dia ada gabungkan sikit dengan pengamilan sebelum ni. Ada tambah 2. Nanti saya cerita. Bagus soalan ni. Okay, awak salin dulu. Salin dulu, nanti saya akan bagi peluang untuk awak tanya. Lepas tu baru saya bincang balik soalan nombor 3 ni. Okey. Dah siap belum? Nombor 3. Okay. So saya tutup. Okay. Okay ke semua? Okay. Okay. Tak sempat cikgu. Tak sempat tak apa, nanti saya akan salingkan. Tak sempat. Nanti saya akan tunjuk balik lah. Okay. So ada nak tanya tak? Tak ada ya? Tak tahu nak tanya apa? Tahu. Dengar tak dengar ni? Kan cikgu bercakap seorang-seorang pula ni kan? Dengar. Dengar. Okay. So saya akan teruskan soalan yang seterusnya. Yang soalan tadilah special case. So awak tengok je dulu dekat sini. So kita akan share present and sharing lagi sekali. Bilalah nak berakhir semua ini ya. Okay. So kita akan tengok. Okay. Okay, cun. Okay, jadi saya salinkan soalan untuk awak ya. Soalan dia macam ni. 01. Dia dah bagi fx dx sama dengan 5.
Okay. Ni ada dua Dia selalunya dia datang berdua boleh, dia datang seorang-seorang boleh. Kadang-kadang dia bagi FX je, tapi hari ni dia advance sikit lah. Soalan dalam buku teks dia memang advance selalunya. So kalau awak nak score ADMET ni, awak buat je soalan dalam buku teks, soalan yang aplikasi tu. Selalunya dia akan ambil daripada situ, ya. Jadi 1000 soalan awak buat buku biasa, tak dapat menang tinggi, awak buat soalan dalam buku teks. So buatlah soalan dalam buku teks sebab penggubah soalan dia memang akan cari soalan dalam buku teks. Sebab kalau jadi apa-apa isu dia akan cakap buku teks ada. Dalam buku teks ada, kita je tak guna. Contohnya. Okey. Jadi ini contoh soalan dia. Yang pertama dia bagi dia dah bagi 01 fx. Fx jadi 5, kalau gx jadi 3. Okey, soalan yang pertama dia minta kat sini adalah 01. Nampak tu dia terbalik tu. Fx tapi dia ada buat tambah gx pula dah. Ya. Okey. Ni soalan yang pertama. Okey, kita buat. Soalan yang kedua dia bagi yang ini lagi panjang. 3fx. Okey, nampak 3 tu 3 tu macam case K lah. Tolak gx tambah 2 dx. Okey, kalau awak macam saya tengah terangkan ni, awak nak tanya boleh tak ada masalah. Boleh tanya. Okey, jadi sekarang ni kita mula pada soalan yang pertama dulu. Okey, soalan yang pertama dia bagi 01 tapi dia nak 10, terbalik. Nampak tak? Dan dia ada fx tambah gx pula. Okay, tak ada masalah. Untuk selesaikan soalan ni, pertama sekali awak kena buka satu-satu. Okay, awak kena buka satu-satu. Jangan gelojoh. Saya tahu ada yang memang dah nampak jawapan. Kalau saya nampak lah. Jawapan dia negatif 5, tolak 3. So negatif 8. Tapi jangan gelojoh. Kita buat step by step sebab kita nak markah Okey, jadi sekarang ni buat satu-satu macam mana maksud cikgu? Awak buka lah satu-satu. 0 fx. Fx dx. Yang mesti belakang ni ambil. Lepas tu tambah 10 gx dx. Maksudnya kita kena buka satu-satu. So untuk soalan B ni dia canggih sangat lah sebab dia kena buka 3. 1, 2, 3. Sebab tu kalau awak tanya senior awak, dia orang akan cakap pengamiran lagi susah daripada pembezaan. Sekarang ni awak belajar pembezaan lah paling susah. Nanti awak belajar lagi awak akan rasa pengamiran pula susah. Kan awak belajar trigonometri, awak rasa trigonometri susah. Last sekali awak rasa ADMET tu susah. Itulah kesimpulannya. Sebenarnya tak kita kena belajar cara yang betul. Okey, jadi sekarang ni kita buka satu-satu. Kita jadi 10, 10. Jadi terbalikkan cikgu dah kata kalau kita nak terbalikkan dia punya kepala ni, boundary dia ni, limit dia ke apa benda yang awak panggil. Jadi awak kena bubuh negatif. So letaklah negatif. Bila negatif automatik jadi 0, 1 fx dx. Okey, tambah. Nak tambah letak negatif lah. Kalau nak terus tolak pun boleh, tak masalah. Tolak 0, 1 gx dx. Macam tu. Okay, lepas tu yang saya buat warna kuning ni, nampak? Ni semua dah ada jawapan. Jawapan ada kat mana? Kat atas tu. Nampak tak kat atas ni? Ni jawapan. Ni saya gariskan. Okay, dah ada jawapan. Jadi kita just ganti je. Ni jawapan fx dx ni apa? 5. Tambah negatif, ni jawapan dia apa? 3. Jadi buatlah macam biasa, negatif 5 tambah tolak 3. So jawapan dia negatif 8. Semudah ABC. Macam itulah ceritanya. Mungkin rasa susah dah. Jangan sebab kita belum masuk yang susah. Kita baru masuk yang simple. Okey, jadi sebenarnya kalau awak ni pelajar yang memang gifted lah. Selalunya orang yang ambil ADMET ni pelajarnya gifted rasa diri tak pandai tapi sebenarnya memang pandai. Sebab itulah yang ambil ADMET. Okey, jadi sebenarnya awak boleh nampak tanpa buat jalan kerja ni, awak boleh nampak kat sini terbalikkan jadi negatif 5, sini terbalikkan jadi negatif 3. Terbalikkan negatif 5. Sebenarnya memang boleh nampak
Kalau ikutkan boleh nampak negatif 5, negatif 3, negatif 8. Tanpa perlu melalui jalan kerja yang panjang. Tapi sebenarnya dalam periksa sangat-sangat tak digalakkan kita mengira melalui otak ya. Maksudnya kita baca je kita dah dapat jawapan, tak digalakkan sebab jalan kerja sangat penting sekarang. Sebab ada orang yang daripada tahun lepas sebenarnya dia dah start adalah segelintir cikgu dia tak suka pelajar guna shortcut. Jadi dia dah start mengutarakan supaya kertas 1 pun dinilai dari segi jalan kerja. Bila dia nilai jalan kerja, awak tak boleh gunalah kaedah penakkulan. Kalau ikutkan kertas 1 boleh je guna kaedah penakkulan ya. Maknanya kita tulis jawapan dah dapat markah penuh. Tapi tahun lepas dah ada orang usulkan tapi ditolak. Jadi maksudnya dia still tengok jalan kerja juga. Jadi saya risaulah takut tahun awak tahun special kan sebab last KBSM kan. Jadi saya takutlah dia nak juga tengok jalan kerja. Jadi better awak buatlah jalan kerja yang panjang berjela ini. Macam tu. Ya, Ikhwan selalu orang yang suka shortcut jalan kerja. Danish kan Danish Shazrik. Okay. Jadi ni salah sebut okay, sorry. So ini soalan A. Macam tu. Ingat, kita buat step by step. Langkah pertama sebenarnya kan, markah pertama yang you all akan dapat kat sini sebenarnya. Bila you all kembangkan satu-satu. K1. Bukan K, B sebab dia kertas 1. Ceritanya soalan ni keluar kertas 1 baru kertas 2 tak ada. Kalau dulu kertas 2, dulu ya. Zaman sampai tahun lepas lah. Tahun lepas tak pernah keluar benda ni dalam kertas 2. Tak pernah. Hanya keluar di kertas 1 yang kita buat ni. Jadi kertas 2 keluar apa cikgu? Kertas 2 dia akan keluar luas dan juga volume. Dan kertas 2 selalunya dia keluar, dia bergabung dengan pembezaan. Okey. Jadi ceritanya ni kertas 1. Jadi B1 lah. Awak buka ni, awak kembangkan ni, awak dah dapat markah. Tanpa awak faham benda pun awak buat. Cuma awak ingat Cikgu Suhaili pernah cakap waktu COVID-19, kalau nampak macam ni kita buka je. Awak pun buka dapat markah. Okey, jadi kita pergi soalan yang seterusnya ni soalan B. Jadi awak buka je. Buka lah. Memang rasa macam malahnya nak tulis kan. Tapi tulislah. Macam tu, buka lah satu. Kalau negatif lah, jangan kau tukar-tukar pula ya. Okey, GX. Bila buka ni kadang-kadang awak lupa tulis DX. Itu tulis macam ni. Lupa. Okey. DX kan, awak tak buat DX. Dia tidaklah salah tapi takutlah salah kan, mana kita tahu. Ada setengah pemeriksa dia straight, dia nak juga ada DX sebab dia pasangan. Cacing ni dengan DX ni dia pasangan. Dia macam mata sebelah kanan dan sebelah kiri. Mesti ada dua-dua. Tak boleh satu. Macam tu. Okay, so buka. Buka lah. Dalam periksa saya tak tahu nak buat apa. Cikgu saya buat ni je. Tak apa. Ya Allah, daripada kau tinggal kosong dapat juga satu markah ni. Ni satu markah. K pula B1. Ya Allah, buka je tak buat apa-apa. Sebab kat sini dia faham. Dia nampak awak faham. Okey. Kemudian kat sini kita akan buat one by one mengikut hukum-hukum yang awak tak sempat salin, ada 4 hukum tu. Okey. Jadi kat sini tengok yang pertama apa benda asing yang ada kat situ. Sebab ceritanya sekarang ni kita hanya nak ni je FX DX. Selain daripada tu memang kita tak nak. Kita nak ni je ni, yang garisan biru ni. Ni je. Oh, ni memang dah cantik, tak ada apa Oh, tak ada langsung. Ni best. Okey, jadi sekarang ni kita nak FXDS je. Yang 3 kat depan ni kita tak nak. Kita buat apa? Kita keluarkan dia. Kita pulaukan dia. Kesian dia kena pulau Tak apa. Jadi dapat markah. Okey. 3, 0, 1, FX, DX. Letak kat luar. Itulah fungsi yang K yang saya cerita yang kita letak kat luar. So ada pelajar tanya nak buat apa 3 tu. Kalau dia kes ni, kes FX, dia bukan kes X ya, dia bukan persamaan biasa, dia FX, FXDX ke GX ke HX ke. Kalau ada benda asing kat depan ni kita bulatkan sikit lah colour merah. Ni kan, benda asing ni kita keluarkan dia supaya kita dapat benda yang kat atas ni je, yang garisan kuning tu je. Okey, jadi kita dah tahu kat sini, kita dah nampak dah jawapan sebenarnya 3 darab 5. Tapi tak apa, kita buat satu dulu. Oh, yang ini pun macam tak ada. Okey, yang ini ada apa-apa perlu diubah tak? Tak ada.
Soalan ni memang baik hati. Okay, sekarang saya boleh je letak jawapan tau. Tapi saya tak nak. Nampak tak? Saya nak buat satu-satu supaya awak nampak. Saya keluarkan dulu. Yang tak ada apa-apa saya biarkan dia kat situ. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir ni lah yang awak belajar beberapa hari lepas. Iaitu kamikan 012. Dia bukan fx, dia bukan gx. Jadi dia tak ada kena-mengena dengan dua orang kat atas ni. Jadi kamikan macam biasalah. Kamikan 2 dapat apa? 2x. Lepas tu tambah c ke? Taklah kan tambah c. Kita buat apa? 1, 0. Jadi yang awak belajar sebelum ni ada juga gunanya akhirnya dekat kawasan ni. Kadang-kadang adalah keluar. Sebab tu kita kena buka satu-satu, buat step by step. Okey, langkah seterusnya ya. Okey, kita masukkan 3, 01 fx. Fx kita dapat 5. Okey, tolak. Yang ini kita nampak jawapannya gx dx 3. Letak. Okey, tambah. Okey, yang ini 2, daripada 2 kita kamikan, kita dapat 2x. Lepas tu kita kena buat apa lepas kita kamik? Kita kena masukkan satu-satu. Ni masukkan satu-satu. Masukkan ya. Okey, so cikgu masukkan kat sini. Jadi 2 darab 1. Okey, lepas masukkan je jadi tolak antara tu dia tolak. Kita masukkan je. Okey, jadi kita cantikkan kat sini jadi 15 tolak 3 tambah, selesaikan dalam bracket ni. 2 darab 1, 2. 2 tolak 0. 2 tolak 0. 2 lah kan. Lepas tu gunalah kalkulator ajaib tu. Tak nak guna kalkulator pun tak apa. Jawapan dia berapa? 15 tolak 3, 12. 14. Dah siap. Daripada tak tahu apa-apa, dapatlah juga hasilnya. Okey, jadi markah dia akan bagi dekat sini B1. Sebenarnya dia 2 markah je. Tapi bolehlah kalau tiba-tiba ada markah lain dia akan bagi kat sini. B2. So jawapan ni kalau 3 markah, N3. Kenapa N3? N3 ni kertas 1 kalau dia nampak je 14, N3 terus. Maksudnya kalau kertas 1 ni kalau awak tulis jawapan je tanpa jalan kerja, tu dapat markah penuh. N3 maksudnya 3 lah, 3 markah, tak tengok dah yang lain. Macam dia tak tengok dah B1, B2 dia dah tak tengok dah. Itu cara pemarkahan kertas 1. Sebab tu kertas 1 ni dia macam kita boleh bertaruh nasib lagi lah. Maksudnya kita tembak pun kalau kena dapatlah markah. Okey, macam tu. Okey, jadi boleh tengok dulu contoh. Nak salin, cikgu bagi masa salin. Salinlah dulu sekejap. Nanti cikgu akan cikgu akan tutup dan kita akan tengoklah, kita akan tanyalah, cikgu akan tanyalah apa yang awak tak faham. Ataupun kalau awak nak tanya, saya boleh buka sekarang. Ada apa-apa nak tanya? Hello? Tak ada orang dah. Okey. Ya, cikgu, ya. Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada apa, cikgu. Saya rasa okey. Tak ada apa. Ya, okey. Macam tu saya tutup lah. Okey. Nak salin ke nak tutup terus? Tunjuk. Sebab jadi all ada kelas lam kan? Kenalan. Nombor 11 je. 11 cikgu. Bukan 10.30 ke? Dah tukar. Tak. Okey. Okey, ni cikgu tutup. Cikgu bagi satu soalan, awak cuba jawab. Macam tu. Okey? Tu kita habis lah. Untuk contoh SPM ni habis lah. Kecuali soalan yang last kali tadi tu. Yang tu cikgu biarkan dulu. Okay. Sekejap cikgu nak tengok soalan apa yang sesuai dengan awak. Okey. Soalan ni biasanya dia ni ada tak? Tak ada. Okey, yang ni. Sekejap cikgu bagi soalan kat awak, nanti awak salin.
Okay. Oh, siapa yang baru masuk ni? Okay, so cikgu bagi satu soalan, awak salin, cuba buat. Nanti kita boleh, kalau okey, kita stop kelas lah. Okay, kalau tak okey, cikgu ulah balik. Okay, kejap soalan dia. Salin soalan tau, jangan main pula. Mana dia? Okay. Okay, yang baru masuk, cikgu dah habis contoh soalan SPM. Okay. Nanti video ni cikgu akan share lah. Okay, ni contoh dia. Soalan ni soalan trial kalau boleh jawab memang hebat. Soalan trial SPM 2019. Negeri Pahang. Pahang Mari. Okay. Jadi soalan dia berbentuk macam ni. 14 fx dx sama dengan 5. Soalan yang pertama. Boleh try, boleh salin. Maksudnya soalannya dia adalah cari nilai. Okey. Soalan yang seterusnya. Tapi kalau awak nak tahu secara jujurnya dalam periksa trial sebenar memang selalu pelajar salah soalan ni. Saya tak tahu lah apa masalah dia orang. So saya nak tahu ni tak jadi macam tu lah. Tiap-tiap tahun. Dia macam bila dapat soalan ni dia jadi memory loss. Dia macam tak ingat nak buat apa. Dia macam blur. Tapi memang betul. Padahal soalan ni senang. Memang setiap tahun macam tu. Mungkinlah pada waktu belajar pengambilan tu banyak dugaan. Contohnya macam kita belajar online. Macam tahun lepas belajar tu rasanya tengah belajar nak cepat juga kot. Maksud tengah sukan jadi kelas nak habiskan laju belajar mungkin tak faham ke. Wallahualam lah. Tapi dalam periksa kalau awak tengok, kalau awak buat sekarang awak akan rasa macam ya Allah senangnya soalan ni. Ya ke? Ke teacher je rasa macam ni okay. Tapi itulah dalam periksa dia tak boleh buat. Jadi awak salin soalan ni dan cuba buat. Saya bagi masa 3 minit. Okay, awak cuba buat. Salin dan buat jangan main set pula. Cikgu yang main set. Okay. Cari soalan sebenarnya. Dia per 2 pula tu. Nak buat macam mana tu? Al-Hazib, macam mana nak buat per 2? Apa maksud per 2? Apa maksud? Saya baru masuk lagi, saya tak tahu. Apa dia? Saya baru masuk tadi cikgu, saya tak tahu. Awak tu yang baru masuk tadi ya? Sorry. Orang lain, Syed. Tanya ni lah. Tanya Habib. Habib, macam mana Habib? Cikgu. Mak saya minta tolong. Mak saya minta tolong pula dia. Zailan Nur. Adriana. Macam mana? Falah macam mana? Per 2. Apa maksud per 2? Lima bahagi 2 Jawapan dia ke? Bukan pecahkan kan? Pecahkan apa pula ni? Per 2. Tadi kita letak kat depan kan. 2 tu kat depan. Sekarang 2 tu kat bawah. So macam mana awak nak buat? Jadi 1/2 kan? Ya betul. Pandai. Kan saya kata orang ambil ni memang pandai ya. Betul. Ya. Jadi kadang-kadang awak blur nampak per 2. Kan awak macam takut dengan pecahan. So jangan takut dia per 2. So kalau kita pecahkan awak boleh buat macam ni lah. 14 1/2 fx dx. Macam tu. Okay. Sebab dia per 2 kan. Dia kan mula duduk bawah ni. Yang kita pisahkan dia. Kita pisah dia macam kembar seirah, kita pisahkan dia. So nanti 1/2 ni letak kat mana? Letak kat depan.
1/2 41 fx dx. Okey. 1/2. Okey, 41 ni, yang ni tengok betul-betul sama dengan siapa? 5. 5 kan? So gantilah 5. So jawapannya 5/2. 2. Okey, boleh tak kalau nak buat 2.5? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dua-dua betul. Tapi kalau boleh biarlah 5/2 sebab dah memang itu jawapannya. Kenapa kita nak tukar pula? Sebab kadang-kadang bila kita tukar tu boleh berlaku kesilapan. Okey. Soalan B. Soalan B ya. Ni soalan SPM tahun lepas ni macam senang betul ni. Soalan B. So soalan B pisahkan dia. Kenapa pula tu? Okey, soalan B. Nampak ni. Kita kembangkan dia satu-satu. Okey, selalu pelajar akan salah kat 3 ni. Dia kedua lah dia punya fatwa macam-macam. Senang je, kami kan nombor hanya tambah X. Jadi 3X. So kat sini awak akan dapat 3X. Satu. Baik, 1. Tolak. Yang ni 2 ni nanti pindahkan ke depan kan. Dia sebenarnya kalau dah laju tu memang dah nampak tu macam malas nak tulis benda-benda ni. Tapi kena buat. Okey. So tolak 2. Jadi kat sini kita dah nampak kan tadi. Ni ganti dengan berapa? 5 kan? 5. Okey, buat yang belakang dulu nampak tak? Saya buat yang belakang dulu sebab saya nampak ini lagi senang buat jawapan pada yang depan ni. Kan? Okey. Jadi yang ini masukkanlah 3. Ingat kami dulu baru masukkan. Jangan buat macam-macam lah. Jangan buat pelik-pelik. Okey, so antara ni tolak. So nanti dapatlah jawapan. So macam tak percaya kan soalan trial senang sangat. Tapi awak memang tak boleh jawab waktu, bukan awak lah, maksudnya senior awak tak boleh jawab waktu periksa trial brownie. Saya tak tahu kenapa, apa masalah dia orang. Okay, so kat sini 12 tolak 3. 23 apa? 9 kan? So 9 tolak 10. Betul tak? 12 tolak 3. Macam senang je jawapan dia. So yang kerja satu lah jawapannya kan? Ya Allah, soalan ni senangnya. Jadi inilah soalan. Inilah soalan. Kali berapa tak? Ni betul. Soalan SPM. Trial tau, bukan main-main tau. Bukan soalan dalam buku, soalan trial. Okay. Jadi saya rasa boleh faham. Harap boleh faham. Jadi saya akan stop sharing ni. Kita akan, siapa yang baru? Isa, orang nak habis dah Isa. Isa, orang nak habis dah. Aduh. Okay, Isa nanti tengok balik video kan saya akan post. Okay. Jadi saya rasa saya akan stop kelas hari ni, soalan SPM. Yang apa nama tu? Yang case special yang panjang yang gabungkan 2 tu, InsyaAllah next class lah saya akan terangkan ataupun saya buat video lain ke, tengoklah macam mana kaedah dia. Okay. So saya berhenti sampai di sini. Sebelum saya berhenti ada lagi nak tanya apa-apa? Kecuali Isa, dia baru masuk. Nak tanya apa? Tak ada. Tak ada Boleh faham Okey kelas, kalau tak ada apa-apa, cikgu minta diri dulu. Boleh Boleh. Thank you teacher. Okay, thank you for your time. Jangan lupa breakfast. Habis ingat nasi kerabu daging bakar. Jangan lupa. Okay. Nanti saya akan bagi latihan seterusnya lah. So harap tak dapat 1% dapat